Kehidupan. Kehidupan di bumi terdiri daripada manusia, haiwan dan tumbuhan. Setiap kehidupan dikenali sebagai organisma. Ada kehidupan di bumi yang ada banyak jenis, yang ada pelbagai kan. Berbagai organisme. Habitat. Yeah. Habitat. Kepelbagaian organisma, kepelbagaian Habitat. habitat. Okay, so kita tengok. Biodiversity ialah kepelbagaian organisma di muka bumi, sama ada haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma. Maksudnya benda-benda hidup ni, benda-benda hidup ni semua ada dekat bumi. Okay, semuanya duduk dalam satu bumi lah. Semua duduk dekat bumi ni. Ada macam-macam jenis haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma. Benda hidup lah ni. Okay, itu maksudnya biodiversity. Bio ni maksudnya benda yang hidup. Diversity ni banyak. Ada macam-macam jenis. Alright, pandai semua. Bagus ni. Okay, kewujudan biodiversity. Cacing, camel. Okay, kewujudan benda-benda ni ada semua sebabkan macam ada yang cakap pasal habitat kan, sebab ada habitat yang berbeza, cuaca yang beza, maksudnya cuaca panas, cuaca sejuk, lepas tu tempat dia, habitat dia maksudnya tempat tinggal dia dalam hutan, dalam air. Okay. So organisma yang berbeza ni dia ada ciri-ciri beza, maksudnya sekejap ya. Okay, so kalau macam camel ni, dia duduk kat mana? Dia duduk kat kawasan panas. Kalau kawasan panas, macam mana dia punya? Desert. Panas. Ya, panas. So penyesuaian dia macam mana? Maksudnya haiwan-haiwan yang berbeza ni dia kena sesuaikan dengan keadaan yang dia hidup. Kalau macam beruang kutub dekat kutub utara, kawasan mana? Sejuk kan? Kalau sejuk, macam mana badan dia? Ada ni ke? Badan dia macam mana? Badan dia mesti bulu-bulu tebal kan? Bulu tebal, banyak lemak, badan besar gemuk sebab dia banyak lemak kan? Sebab dia sejuk. So, ini yang dia masukkan organisma berbeza, dia ada ciri-ciri berbeza untuk menyesuaikan diri di habitat masing-masing. Contoh macam kita pun, kalau kita pergi bercuti dekat Korea masa musim sejuk, kita pakailah baju sejuk tebal. Kalau kita bercuti kat Thailand panas, kita pakai baju sejuk ke tak kan? So, kita pakai seluar pendek, pakai dress, ikut kesesuaian cuaca. Alright. Okay, kepentingan biodiversity. Okay, untuk kepentingan, hari kita je simple je. Yang first, awak dah tahu apa maksud biodiversity kan? Semua ada kepelbagaian organisma, dia berbeza habitat. Okay, untuk yang kedua, kepentingan kenapa kena ada ikan, kenapa kena ada ayam, kenapa ada pokok-pokok hutan, kenapa kena ada benda-benda biodiversity ni kena ada kat bumi. Why? Okay, yang ni cikgu tak nak ajar. Cikgu nak awak jeng. Cikgu nak awak bagi idea, sekejap ya, dekat Padlet. Pernah dengar Padlet tak? Tak dengar. Tak Okay. Alright. No worries. Cikgu akan share link ni dekat ruangan chat. So awak buka, ni rupa Padlet. Padlet maksudnya, okay, di mana awak boleh type apa-apa point. Cikgu nak awak tekan link ni. Jangan cikgu share dulu. Kat ruangan chat ya. Cikgu tak nak ajar, bagi awak lah buat point. Okay, awak pergi kat Padlet, klik pada link ni. Kemudian awak, bila dah buka paparan ni, awak klik pada tambah ni. Ting. Type apa saja. Arahan dia senaraikan apa pentingnya semua yang ada ni untuk kehidupan manusia. Kenapa kena ada lembu? Kenapa kena ada apa lagi? Untuk protein. Kenapa kena ada pokok-pokok dekat taman? Okay, awak boleh bagi apa-apa saja idea. Okay, boleh? Okay, cuba. Paparan ni awak boleh tengok. Semua boleh tengok. Siapa yang dah bagi ni? Apa ni? Kesa ni. Siapa kesa ni? Sumber makan. Kita bagi bintang. Bagi 5 bintang lah. Apa ni menjadi sama makanan ni? Sareja ni.
Saya bagi satu lah sebab salah je. Tek. Bahan mentah industri. Yeay. 5 markah, full mark. Ni habitat. Habitat boleh dikatakan nak kata tak boleh bagi full mark lah cikgu bagi sebab dia terlalu umum. Keseimbangan tak. Kalau nak bagi point cuba bagi ayat sikit. Jangan satu perkataan. Bagi 2-3 ayat ke 2-3 perkataan. Keseimbangan ni macam mana? Bagi 1 bintang lah sebab terlalu ringkas. Sebab kalau dalam exam pun kalau cikgu tanya soalan ni dia macam simple sangat. Cuba bagi ayat sikit. Contoh kalau awak jawab soalan ni dalam exam. Okay, lai. Nak bagi 2-3 poin pun tak apa. Tak ada masalah. Kenapa? Kena ada biodiversity. Kenapa kena ada ayam? Lepas tu ayam tu bertelur. Kenapa kena ada lembu? Lepas tu kenapa kita bina taman rekreasi? Kenapa kita kena ada kawasan air terjun, ada pokok? Kenapa kena ada zoo kat Perhutanan Binatang tu semua? Lepas tu, kena ingat biodiversity tu termasuk haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa tu? Tumbuhan diguna. Perubatan. Tumbuhan digunakan. Okey, bagus kita bagi 5 bintang. Keperluan manusia ni yang macam mana ni? Simple sangat dia punya. Kita bagi 1 bintang cukup. Terlalu umum jawapannya. Untuk mengenal kita semula, kita bagi 2 bintang. Nanti kita bincang. Setiap poin-poin yang awak bagi, kita bincang. Kenapa? Sumber makanan, ya. Awak boleh lembu. Kita makan lembu. Untuk keseimbangan alam. Nanti cikgu tanya kenapa kata keseimbangan alam ni? Kita bagi pendidikan. Ya? Ya. Kalau sumber ekologi? Sumber ekologi, dia macam keseimbangan alam lah. Sama lah, keseimbangan alam. Tempat rekreasi. Okay, untuk bagi manusia makan, bolehlah sumber makanan maksudnya ni. Pelancongan. Apa dia? Pelancongan. Pelancongan pun boleh diterima. Sebab ada pokok kan, Lepas tu kita pergi zoo. Kita beriadah lah maksudnya. Boleh. Bioteknologi tu? Apa dia? Bioteknologi tu macam boleh terima. Maksudnya apa nak cakap apa? Dia di bawah pendidikan. Dijalankan pada organisma untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian, industri makanan dan perubatan. Boleh? Dia buat kajian? Boleh. Bagus. Mana punya point? Type. Tambah. Nanti cikgu akan paste benda ni dekat group. Semua boleh tengok. Tapi tak ada nama Cikgu kena setting tak nama lah. Cikgu, saya tak nampak muka cikgu. Tak nampak apa? Muka cikgu. Cikgu tutup muka. Ya. Sebab cikgu nak kosong je. Kalau cikgu tutup video, dia punya line tu jadi okey sikit. Video tu dia berat sikit. Cikgu saya tak nampak. Nak tengok muka cikgu ke? Loh. Ikut cikgu lah. Nanti. Nanti dah nak habis kelas kita selfie, kita wifi. Cikgu, adik saya tanya, cikgu kat sekolah. Apa dia? Kat sekolah? Cikgu, adik saya tanya, cikgu kat sekolah. Cikgu kat sekolah dalam bilik guru. Itulah macam bising kacau bising sikit lah dekat bilik guru.
Nanti cikgu cari tempat lain. Hari ni cikgu macam datang ke ramai dekat sekolah. Nanti cikgu cari tempat lain. Cik tanya cikgu aku. Perubatan. Apa dia? Cikgu Siti ada. Cikgu Siti? Cikgu Siti Nabila. Ada. Cikgu Siti tengah kelas. Tengah kelas. Apa lah boleh ke? Dia ngajar PJK tengah kelas. Dengan kelas lain. Adik saya ni dalam grup tu. Tapi cikgu dia tak buka. Tak apa. Nanti akan ada kehadiran. So nanti cikgu boleh detect lah kehadiran awak. Kalau masuk kelas sains. Kehadiran saya cikgu tanda tau. Sabar. Cikgu akan bagi link. Cikgu akan bagi link. Jadi awak isi sendiri lah. Pagi tadi kelas apa? Sini kreatif. Tadi ada kelas kan? Tadi dah isi kehadiran dah? Belum? Kehadiran tak ada pun. Tak apa. Untuk sains nanti cikgu bagi. Ada lagi tak nak bagi point? Tak ada dah? Semua cikgu dah bagi bintang ni? Saya tak ada guna lah pelik cikgu. So saya cakap je. Ada. Sumber asas manusia. Makan lah ni. Cikgu anggap makan lah ni. Kita bagi 5 bintang. Keperluan asas manusia. Maksudnya apa ni? Kena fokus lah. Kalau dalam exam sains, cara menjawab soalan sains, awak kena fokus. Keperluan asas. Apa keperluan asas manusia? Nak bernafas, nak mandi, nak makan, kena cakap. Contohnya sumber makanan. Ekosistem. Kena tambah. Menjana ekonomi. Boleh menjalani ekonomi. Lepas tu ni, apa ni? Ekosistem, keseimbangan ekosistem. Bila jawapan ni pendek sangat, untuk jawab soalan PT3, bila jawapan pendek sangat, mungkin dia boleh memberi maksud yang lain. Jadi awak kena buat 2-3 ayat. Itu bahayanya kalau jawab soalan sains. Kena detail lah, kena fokus jawapan awak. Boleh buat ni je. Ejaan pun kena betul. Okay, ada lagi? Cikgu, biodiversity tu apa? Apa dia? Biodiversity tu apa? Tumbuh-tumbuhan. Mana university? Mana? Dekat sini ke? Tak, dalam buku saya ada. Dalam buku teks? Dia tulis biodiversity. Biodiversity? Bukan buku teks, buku kecil saya. Spell. Biodiversity. Biodiversity? Kan tadi kita dah cakap biodiversity tu maksudnya bio, benda hidup. Diversity tu kepelbagaian ataupun macam-macam. Maksudnya macam-macam benda hidup duduk dalam kita punya bumi ni. Okey, siapa yang menaip lagi ni? Penghasilan, balak, buluh, rotan. Boleh. Nak guna apa ni? Buluh, rotan. Nak buat apa ni? Kita guna kayu-kayu tu buat apa? Tebang buluh, tebang rotan. Kita buat perabot. Buat meja sekolah, buat almari sekolah. Ada lagi jawapan? Hebat semua ni, banyak jawapan ni. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama, cikgu dah bincang tadi, keperluan asas manusia ni kena bagi detailkan sikit lah. Contohnya, jawapan paling tepat, sumber asas makanan. Okey, sumber asas makanan ni maksudnya apa? Kita makan sayur, kita makan daging kan. Kena ada tumbuhan, kena ada haiwan. Okey, yang seterusnya perubatan. Perubatan ni ubat ambil daripada mana kalau zaman dulu? Tak ada Panadol, tak ada ubat batuk. Sudah ambil daripada tumbuh-tumbuhan, herba-herba daripada tumbuhan digunakan sebagai perubatan. Okey, ekosistem maksudnya kena ada contoh. Kalau
Kenapa kena ada lebah, kena ada bunga? Kenapa kena ada lebah dengan bunga? Dua tu memang kena member baik. Apa fungsi lebah? Lebah mesti dia hisap madu dekat pokok bunga kan? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa lebah dia hisap madu, lepas tu dia singgah dekat debunga-debunga? Apa fungsi lebah ni sebenarnya? Hisap madu je ke? Membantu itu bebas Ha. menyebab dia punya baby. Lebah dia hisap madu dekat bunga-bunga. So dekat dengan debunga-debunga tu kan ada habuk-habuk dia kan, habuk-habuk debunga tu. So bila dia pergi ke bunga lain akan berlaku persenyawaan. Jadi pokok tu boleh berbuah, boleh terus membiak. Tu lebah tu penting nampak macam hisap madu je tapi sebenarnya lebah tu sangat penting supaya tumbuh-tumbuhan ni dapat terus membiak, dapat terus hidup dengan baik dalam keseimbangan alam. Okay. So perubatan tadi pun sama, yang sama, kita guna herba. Okay. Sumber makanan, kita makan sayur, kita makan ikan, kita makan apa lagi? Apalah yang di laut. Okay. Ni pun sama untuk bagi makanan makan, tempat rekreasi. Padi kan. Okay, seterusnya tempat rekreasi. Tempat rekreasi kita mesti nak pergi tempat macam zoo. Ada haiwan. Kita pergi dekat mana lagi? Taman-taman. Ada bunga-bunga. Ada tumbuhan kan, benda hidup. Ada macam-macam jenis bunga dalam satu tempat tu. So, itu boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi untuk kita beriadah, nak berjogging ke, nak bercamping ke, ataupun nak saja lepak-lepak kan. So sebagai tempat rekreasi. Penting ni nak jaga kita punya mental. Okay, selain nak menghadap muka boyfriend, muka girlfriend, ni nak kena hadap juga tumbuh-tumbuhan supaya minda kita lagi clear lah, lagi tenang. Keperluan manusia, ni kena lagi fokus lah. Keperluan manusia untuk apa? Lebih kepada makanan lah. Okay? So point kat sini sebagai sumber makanan. So ni pun samalah untuk keseimbangan alam macam tadi. Sama macam yang ekologi tadi ekosistem. Ini pun sama keseimbangan alam untuk mengenal kita semula ni macam mana. Okay. Untuk mengenal kita semula ni mungkin di bawah tajuk pendidikan. Okay, di mana kita kajilah macam mana kita tak nak tebang pokok aja untuk buat sesuatu. Okay. Macam mana kita nak ciptakan semula barang-barang yang ada supaya kita tak perlu musnahkan alam sekitar. Okay, apa lagi kepentingan biodiversity? Sebagai habitat. Sebagai habitat ni maksudnya contoh tumbuhan, habitatnya adalah untuk haiwan-haiwan yang tertentu. Okay. Cuma dia punya point ni tak berapa kuat lah, terlalu umum. Okay. Ini pun bahan mentah industri yang sama, bahan mentah industri contohnya apa? Apa paling senang? Bahan mentah industri. Getah dapat daripada pokok getah. Yang buat sarung tangan tu, sarung tangan Kayu balak. Kayu balak buat berabut. Okay. Yang buat sarung tangan yang doktor-doktor tu kan. Tu sebenarnya glove. Malaysia merupakan antara pengeluar sarung tangan getah yang terbesar di dunia. Dia ekspor ke luar negara. Yang sarung tangan yang warna biru yang doktor-doktor tu kan. Malaysia buat tu semuanya daripada hasil Bahan mentah industri. buat daripada pokok getah. Tayar semua buat daripada pokok getah. Okay, Malaysia ni sebenarnya banyak bahan mentah ni yang boleh digunakan untuk industri. Okay, perabot, kayu balak, buluh, rotan, macam-macam lah. Okay, semuanya ambil daripada sumber hutan. Ini pun sama sumber makanan. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Nak bincang ke, nak tambah ke, nak argue ke? Ada? Tak ada? Okay, yang ni adalah pendapat. Okay, bagus ni semua sebab semua aktif. Okay, kita lihat apa yang so ini adalah paparan awak punya buku teks. So ini lagi fokus lah. So untuk makanan, maksudnya nampak ni ada susu kan, susu daripada lembu.
ada uli kentang daripada tumbuh-tumbuhan. Ini pun sama untuk keseimbangan alam. Kena ada saling bantu-membantu antara haiwan dan juga tumbuhan. Yang seterusnya tempat rekreasi. Kita release tension bersama keluarga. Kat sini biasanya ada tumbuh-tumbuhan, macam-macam jenis bunga. Kalau pergi zoo pun ada macam-macam jenis haiwan kan. Takkanlah pergi zoo ada lembu je. Mesti ada banyak-banyak haiwan, banyak jenis haiwan. Okay, habitat dia pun berbeza. Okay, perubatan. Zaman-zaman dulu ni semuanya ambil daripada hutan je. Tak ada tumbuhan. Buat lipstick macam mana? Orang dulu biasa dia ambil lipstick daripada kelopak-kelopak bunga. Dia keringkan, dia tumbuk, lepas tu dia letak je dekat mulut. Ada hutan, semuanya hasil hutan. Macam-macam lah kita boleh buat. Dan seterusnya, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya haiwan, boleh digunakan untuk pendidikan. Maksudnya, kita belajar something daripada alam sekeliling. Okay, biasanya dalam bidang bioteknologi, kalau awak nak lepas habis PM, macam mana kita nak jadikan buah tu jadi makin lagi besar. Buah tu pokok rambutan cepat berbuah. Pokok kedondong saiz yang kecil nak jadikan dia besar. Macam mana nak jadi buah tu lebih manis? Contoh macam awak tahu pokok apa? Buah mangga harum manis. Asalnya daripada buah apa? Asalnya daripada pelam biasa, kemudian dikacuk, dibuat kajian, melalui proses bioteknologi, jadilah suatu bahan yang baru yang lebih baik. Okay? Dengan adanya alam sekeliling, manusia kena berfikirlah something supaya dapat mereka cipta sesuatu yang lebih baik untuk kegunaan manusia. Okay. Banyak kepentingan daripada apa yang ada sekeliling, tetapi besarkan sikit. Okay. Tetapi apa ya? So, Tuhan dah bagi, Allah dah bagi apa yang ada untuk manusia, pandai-pandailah kita jaga kan. Jangan kita salah gunakan apa yang ada sekeliling sampai merosakkan alam sekitar dan mendatangkan kemudaratan kepada manusia sendiri. Macam yang kita tengok baru, kisah yang terbarulah yang pasal tanah runtuh sekarang ni kan. Tanah runtuh. Kenapa tanah runtuh? Sebab berlakunya penebangan hutan yang tidak terkawal. Bila pokok tebang, pokok tu mati, so akar dia tak kuat. Akar tu sebenarnya fungsi dia untuk pegang tanah tu jadi kuat. So bila pokok tu mati, akar dia pun matilah. So bila mati, tanah tu jadi lembik, jadi lembut. Bila hujan sikit, jadi tanah runtuh. Okay, so kena ada pengurusan biodiversity secara berkesan supaya generasi akan datang, anak cucu kita lepas ni pun boleh kenal haiwan-haiwan yang ada sekarang, boleh guna semua tumbuh-tumbuhan yang ada sekarang untuk kegunaan mereka akan datang. Okay, tak boleh, tak itulah kalau kita dah ada banyak binatang yang dah pupus, yang dah pupus sebabnya adanya apa orang kata pemburuan secara haram, tak boleh. Dia kena ada haiwan-haiwan tertentu, dia ada yang telah dikawal oleh bidang perelektan ataupun ni supaya dia tak pupus. Okay, apakah kaedah-kaedah untuk memelihara dan memulihara biodiversity? Apa maksud? Okay. Apa maksud pelihara? Mana pen merah ni? Tak keluar lagi ni. Alright. Okay. Apa maksud melihara? Apa maksud pelihara? Apa maksud pulihara? Menjaga. Apa beza dia? Menjaga.
Apa beza pelihara dengan pulih? Ni. Pulih. Pelihara maksudkan Maksudnya haiwan dan tumbuhan supaya tidak musnah. Apa dia? Ulang. Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan supaya tidak musnah. Yang ini maksudnya benda ni dah ada, so kita keep on jaga. Pelihara ni maksudnya kita jaga. Macam Dia kita beli sudah nak kucing putus. dah ada kucing, kita belalah kucing tu sampai baik. Ma- Benda tu dia. So kalau pelihara, mungkin benda tu yang dah rosak. pelihara kita Maksudkan mengembalikan haiwan. Macam mengembalikan apa yang dah rosak. Kalau sakit kita, pelihara ni maksudnya pulih. Kita benda yang sakit kita bagi dia ubat, bagi dia pulih. Okay. Kalau pokok tu rosak ke, pokok tu macam kita tanam pokok tu lembik, kuning, tak cukup zat, kita nak buat apa? Kita letak baja bagi dia sihat. Pelihara ni maksudnya kita baiki ataupun kita perbetulkan apa yang dah rosak. Pelihara ni kita teruskan apa yang dah ada. Itu beza memelihara dan memulihara. Okay. So caranya macam mana? Ni. Benda paling senang ni. Dalam BM pun soalan tanya ni. So macam mana cara dia? Jangan buat pembunuhan ataupun pemerdagangan haiwan dan tumbuhan. Contohnya apa? Kalau orang makan makanan-makanan eksotik kan? Macam ada orang kata telur apa? Telur penyu. Ada orang kata makan makan rimau jadi sihat, makan daging harimau jadi sihat, makan daging ular jadi kuat, jadi badan sado. So kita kena mengharamkan pembunuhan, pemedangan ni maksudnya jual belilah. Jual beli haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Apa pula endemik ni? Endemik apa dia? Spesies yang hampir pupus lah. Bukan. Endemik bukan spesies yang hampir pupus. Dia adalah spesies yang hidup berkelompok. Allah, terconteng dah. Spesies endemik ialah spesies yang habitatnya terbatas pada negara atau kawasan tertentu. Maksudnya benda tu hanya ada kat kawasan tertentu je. Contoh, kalau koala, ada kat negara mana binatang koala? Koala. Kau tak koala apa? tahu. Koala kat mana? Negara mana? Koala. Koala lah kangaroo. Australia. Kangaroo kat Australia ada ke kat Malaysia? Ada ke Banyak kangaroo? Malaysia. Yang dekat Malaysia tu import kangaroo contohnya, dia cuma ada kat Australia tu, apa kawasan tertentu je. Dia tak ada kat Malaysia. Contoh lagi orang hutan. Ada ke dekat Kutub Utara? Tak ada kan? Dia ada kat Malaysia je, dekat Borneo. Contoh lagi binatang apa lagi? Beruang apa? Beruang putih apa? Beruang kutub. Beruang kutub. Ada kat mana? Dekat utara kan, kat Kutub Utara tu kan lah. Maksudnya Cikgu, kola tu apa tak nama dia? mana? Negara mana? Sekejap. Dia cari. Kola apa? Saya tak ingat nama dia. Sini cikgu cari sekejap. Koala. Alah, yang dekat Australia. Bendala yang melekat dekat pokok tu. Ya, yang melekat tu. Batang tulang melekat. Ya, kejap. Cikgu Google. Nama dia tu kola lagi tu. Ya. Kola dekat Australia. Ya. Ni rupa. Kola saya cakap. Sekejap. Cikgu boleh bantu. Awak cari dulu contoh-contoh binatang yang endemik ataupun tumbuhan yang endemik. Sekejap ya. Fikir dulu.
Okey. Okey, dah jumpa dah. Sekejap ya, cikgu buka. Okey. Dua. Okey. Siapa masuk endemik tadi? Apa contoh binatang? Koala dekat. Mana rupa koala bear tadi? Lupa nak tanya Wala. Ni. Yang melekat. Yang melekat dekat ni. Pokok, kat pokok. Kat pokok. Ni rupa dia. Ni, kola ni. Sekolah Australia. Australia ada, dekat Malaysia tak ada. Kalau ada pun dia import, bukan asal. Maksudnya dia hanya ada kat negara tertentu je, habitat tertentu je. Ni Wah, koala. dia spesies yang terancam kan tu. Apa dia? Koko panda. Ini bendalan ni spesies yang terancam kan tu. Boleh katakan spesies terancam lah, dijagalah, memang dijaga. Gajah apa itu? Sebenarnya dah banyak sangat dah binatang dekat dunia ni dah terancam sebab semua dah ni. Macam ikan apa? Ikan apa yang duyung Bukan ikan apa ni? Dolphin. Cikgu panda itu, panda. Panda pun sama kan tu. Semua boleh katakan semualah macam ni kan. Pandai sikit. Macam dolphin ni. Ni ada dekat China je. Malaysia pun ambil daripada China. Apa dia? Binatang apa? Pandai China. Pandai dekat China. Dolphin. Kan? Apa tak? Ikan lumba. Dolphin? Ikan lumba. Ikan lumba. Ikan duyung dia kan lain kan? Ikan lumba. Ikan lumba. Okay, ni. Ikan dolphin ni di setengah tempat. Cikgu apa negara Ada kat apa? negara China. Bukan negara China. Negara China. Bukan negara China. Dia memburu ikan dolphin ni secara banyak untuk makan. Ada negara yang makan ikan dolphin tahu. Sedapnya. Sebab dia kan duduk sekawan. Dia kan bergerak secara sekawan ramai-ramai. So dia kepung ikan ni dekat satu kawasan makan teluk lah. Lepas tu dia bunuh untuk makan. Ada negara dia. Cikgu lupa lah tapi bukan China lah. Dia makan. So ini juga. Penguin. Cikgu penguin. Penguin dekat mana? Penguin dekat Kutub Utara. Kutub Utara. Kawasan sejuk lah maksudnya. Okay, ni pun dia tak ada kat Malaysia. Kalau dekat Malaysia pun mesti dia kena kurung dalam kutub sejuk. Mati. Okay. Dah boleh faham ya? Dah boleh faham. Apa maksud endemik? So endemik maksudnya dia hanya terbatas di sebuah lokasi tertentu sahaja. Okay, itu kalau haiwan. Tumbuhan pun sama. Tumbuhan pun sama. Ni apa ni bunga Pak Ma ni? Ada lagi satu dolphin. Dia berparuh putih. Itu nama apa? Nama apa yang tu pun Madagaskar ke? Kan? Kan Madagaskar apa? Nama patung tu. Cikgu pun lupa nama tu. Putih. Apa nama dia? Dia banyak jenis. Kutub Utara juga kan? Kutub Utara juga. So maksudnya faham lah. Maksudnya endemik tu dia hanya ada dekat kawasan tertentu je. Okay. Okay ni. Dan nak hampir pupus kan cikgu? Boleh katakan kebanyakan Dia nak hampir pupus kan? Sebab dia lah yang ada di setengah dan sebab dia terhad je. Dia tak ada banyak tempat. Macam ayam dekat US ada, ayam dekat Malaysia ada, ayam dekat India ada. Tu macam tu susah terancam sebab dia ada banyak tempat. Tumbuhan endemik. Okey, itu tadi haiwan. Kalau tumbuhan ni bunga Pak Ma ni apa ni? Apa tu? Itu besar punya merah. Apa nama? Apa nama? Apa nama bunga besar? Rafflesia. Rafflesia, periuk pera. Dia tak ada kat negara lain tau. Malaysia special. Bukan saja haiwan, tumbuhan pun dia ada spesies-spesies yang terhad di sesebuah kawasan ataupun negara sahaja. Okay. Haiwan gajah pun ada banyak jenis lah. Gajah, punya belimbing. Belimbing yang besar tu kan paling besar. Mammoth. Apa tu? Itu gajah, dia sejenis gajah, spesies. Hanya ada dekat mana?
Untuk sama macam polar bear lah. Gajah. Sama Mem polar bear. Mammoth. Sudah Ah. propose. How to spell? How to spell? Mammoth. MAMMOTH. Alah, memang yang zaman itu dulu. Oh, mammoth. Itu mammoth. Tu zaman-zaman cerita apa? Cerita apa? Ice Age. Kita kata Ice Age. Lebih kurang tu lah maksudnya. Dia ada kawasan-kawasan tertentu saja. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh faham kan? Boleh. So hari ni awak dah belajar apa maksud biodiversity. Yang kedua, apa kepentingan dia. Dan yang ketiga, apa dia endemi. Okey, dah settle. Ada soalan? Ada. Ya. Ada cikgu ada. Alright. Kalau tak ada, jeng 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 jeng. Ini dia. Okey, boleh. Latihan. Okey. Ini 2021. Ini buat latihan. Okey. Okey. Untuk nota. Okey. Okey, untuk nota. Cikgu nak kena hantar ke cikgu. Awak buat dulu. Nanti cikgu akan minta awak hantar dekat sekolah. Sama ada buat dalam sekolah. Kalau buat dalam writing pad, awak tak dalam file siap-siap. Okey? Okey. Cikgu tak Okey, keadaan. cikgu. Cikgu nak Kalau- buat mana ni? Cikgu tak bagi, tak Saya kisah. tulis kat kertas tu. Buku tulis. Yang ni buku latihan. Buku latihan. Ini je. Jangan lupa tulis indeks Cikgu, dengan buku latihan saya dah nak habis-habis. Tak ada lepas punya. Kalau tak tulis dekat kertas boleh tak? Test. Hampir dah habis. Kalau nak buat dalam test Cikgu, pad, kalau tulis kat test boleh. Tapi letak dalam file. Jangan bagi bersepah-sepah. okey. Kalau tengok Okey. kalau tengok kes COVID tak tinggi, cikgu akan minta awak hantar kat sekolah lah. Dekat guard. Tak masuk sekolah lah. Maksudnya tinggal je dekat guard. Okey? Post delivery. Okey. Okey. So, satu latihan. Satu lagi cikgu nak awak buat nota. Nota dia 1. Nota. Okey, sekejap ya. Cikgu hantar dalam grup ke? Cikgu hantar dalam grup. Nanti cikgu post. Sekolah. Ya. Cikgu akan letak rakaman ni dengan maklumat dekat WhatsApp lah. So nota 2 je. Kepentingan. Dengan satu lagi. Maksud. Apa yang tak bergerak ni? Okey. Ada soalan? Cikgu boleh buat itu peta minta kak? Tak ada. Untuk itu kepentingan. Okey. Untuk cikgu sebenarnya, untuk nota, cikgu tak suka awak salin ayat. Cikgu nak awak buat dalam bentuk nota, peta minda. Buatlah macam bentuk peta buih ke, banyak awan ke. Ikut kreativiti masing-masing. Sebab nota tu ikut proyekan awak, okey? Jangan buat ayat, boring lah ayat. Buat corak-corak sikit. Kalau you suka lukis ke, lukis lah. Buat corak-corak kartun tu nanti dia menarik. Cikgu, Ya. nak buat di dalam buku sains. Buku nota. Ada 2. Satu buku nota, satu buku latihan. Nanti cikgu bagi maklumat dalam masa. Okey? Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okey, kalau tak ada, sekejap jangan keluar dulu. Mana ni? Kita nak wifi. Kita nak wifi. Okey, cikgu stop present dulu. Sekejap ya. Cikgu stop recording dulu.